Jom kita belajar. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masih lagi bab 3 iaitu bab nutrisi tetapi subtopik 3.3 iaitu sistem pencernaan manusia. Apa yang kita faham tentang pencernaan? Okey, pencernaan makanan ialah satu proses di mana penguraian makanan yang dalam bentuk kompleks iaitu dalam bentuk yang lebih besar dipecahkan kepada molekul-molekul yang lebih halus dan lebih kecil dan boleh diserap oleh sel-sel badan. Dan pencernaan yang ada di dalam badan manusia ini terbagi kepada dua iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Dan kedua-dua pencernaan ini ada perbandingannya. Jom kita tengok apakah perbandingannya. Pencernaan terbagi kepada dua iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal ialah proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cepisan-cepisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Pencernaan fizikal juga melibatkan peristalsis. Pencernaan kimia pula ialah proses penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks kepada molekul-molekul ringkas dengan bantuan enzim. Perbandingan pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Persamaan pencernaan fizikal dan pencernaan kimia ialah berlaku pemecahan makanan dan berlaku di dalam salur pencernaan. Manakala pencernaan fizikal hanya berlaku di dalam mulut dan tidak melibatkan enzim. Pencernaan kimia pula hanya berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan usus. Ia juga melibatkan bantuan enzim. Itulah dia perbandingan antara pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Cuba lihat imej kat belakang saya ni. Ini adalah sistem pencernaan manusia. Jom kita kenali apakah dia struktur sistem pencernaan yang ada dalam badan manusia. Sistem pencernaan manusia. Terdapat 8 organ yang terlibat dalam pencernaan manusia. Pertama, mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan juga dubur. Aliran makanan dalam salur pencernaan. Aliran makanan bermula di mulut. Makanan dikunyah oleh gigi menjadi cebisan makanan yang lembut. Dia lembut disebabkan oleh air liur dan enzim amylase liur yang menguraikan kanji kepada maltosa. Di esophagus, makanan memasuki esophagus disebut sebagai bolus. Proses peristalsis pada dinding esophagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Di perut, dinding perut merembeskan protease dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik mengaktifkan protease dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Protease mencernakan protein kepada polipeptida. Makanan yang menjadi separa cecair disebut sebagai KIM. Duodenum. Makanan memasuki bahagian pertama usus kecil iaitu duodenum. Hati menghasilkan jus hempedu dan disimpan oleh pundi hempedu. Jus hempedu mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil dan menyuturkan asid dalam KIM. Pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim amylase, protease dan lipase. Amylase pankreas mencernakan kanji menjadi maltosa. Protease pula mencernakan polipeptida menjadi dipeptida. Lipase pula mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Usus kecil merembeskan sekali lagi enzim maltase, protease dan lipase. Enzim maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Protease mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Di usus besar, makanan yang tidak dicerna akan memasuki usus besar. Proses penyerapan semula air berlaku di usus besar. Di rektum pula, makanan yang tidak dicerna dikenali sebagai tinja akan memasuki rektum dan simpan sementara di dalamnya dan dikeluarkan di dubur dan dipanggil proses penyatinjaan. Itulah dia organ yang terdapat dalam sistem pencernaan kita. Jom kita sambung lagi dengan subtopik yang terakhir iaitu subtopik 3.4 iaitu proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan dan juga proses penyatinjaan. Cuba lihat sehelai tuala mandi. Di atas permukaannya terdapat unjuran-unjuran berbenang. Ia dapat dilihat seperti di dalam usus kecil, di mana apabila usus kecil dibelah, terdapat di dalamnya unjuran-unjuran lipatan yang dikenali sebagai vilus. Terdapat keistimewaan vilus di dalam usus kecil. Pertama, permukaan usus kecil berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan dan meningkatkan kadar penyerapan hasil pencernaan.
Dinding vilus yang sangat nipis iaitu setebal satu sel sahaja, ia berfungsi untuk meningkatkan kadar penyerapan. Salur darah di usus kecil berfungsi untuk mengangkut nutrien ke seluruh bahagian badan. Mengkaji penyerapan glukosa dalam tiub Whisking. Di sini terdapat tabung uji P. Di dalamnya terisi air suling yang dianggap sebagai darah. Tiub Whisking di sini pula sebagai usus kecil, manakala dalam tiub Whisking diisi dengan larutan kanji dan air liur. Setelah 30 minit tiub Whisking dikeluarkan, air di dalam tabung didih diuji. Ia diuji dengan reagen iodin dan Benedict. Hasil ujian iodin tiada perubahan, bermaksud tiada kanji. Manakala ujian Benedict dapat kehadiran glukosa. Hubung kait fungsi sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan asimilasi. Sistem pencernaan memecahkan partikel makanan yang besar dan kompleks kepada molekul kecil dan ringkas supaya boleh diserap ke dalam vilus. Sistem peredaran darah pula mengangkut molekul kecil dan ringkas ke sel-sel badan. Dan akhir sekali, asimilasi, agihan hasil akhir untuk pembentukan sel-sel baharu, respirasi dan pengawalan suhu badan. Makanan yang tidak dicerna seperti serat, sisa rembesan, salur pencernaan, sel-sel mati dan tidak dicerna akan menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja. Tinja akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum disingkirkan melalui dubur dan proses penyingkiran tinja ini disebut sebagai penyatinjaan. Kita dah pun menghabiskan bab 3 iaitu bab nutrisi. Dan kita akan sambung pada minggu yang akan datang dengan bab yang baru. Bye dan Assalamualaikum.